maka saya merasakan wajib bagi saya menyatakan pendirian saya bahawa saya amat terkilan dan amat tidak bersetuju dengan langkah sedemikian. Kerana isu ini isu asas pokok yang paling besar dalam agama. Agama mana pun, tonggak yang paling besar ialah kepercayaan kepada Tuhan yang nak dia sembah. Kita Islam dengan Islam Allahnya, Kristian dengan Jesus Christ, God dengan Lordnya, begitu damai. Saya lihat dalam Bible ini, daripada halaman awalnya, daripada the first book of the Moses called Genesis ini, daripada chapter 1 lagi, saya lihat daripada baris pertama lagi dikatakan, in the beginning God created the heaven and the earth. Daripada ayat pertama juga ada perkataan God. Tiap-tiap satu ayat di bawah ini kesemuanya penuh dengan God, 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 God. Saya bilang tengok di halaman muka ini saja ada tidak kurang daripada 31 kali perkataan God. Saya buka halaman 2, halaman 3 penuh dengan perkataan-perkataan Lord. Seterusnya perkataan Jesus. Sampailah sepanjang Bible ini saya tidak bertemu perkataan Allah. Itulah yang paling kita faham, yang mereka faham. Sedangkan kalau saya pegang Al-Quran yang menjadi pegangan kita pula, ada mula daripada mula pertama sekali pun anda berjumpa dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dalam surah yang pertama, surah Al-Baqarah, ada 286 ayat. Tuan-tuan boleh bilang dan saya boleh bilang, dalam surah pertama sahaja ada 286 ayat ini, terdapat padanya 270 kali, 279 kali perkataan Allah itu appear, wujud dan lahir dan dibaca. Seolah-olahnya tiap-tiap satu ayat itu ada Allah. Tapi daripada 286 ayat ada 279 yang ada Allah padanya. Dan malah yang unik dalam Quran ini, satu surah nama surah Al-Mujadilah hanya ada 22 ayat. Tetapi sebutan Allah dalam seluruh surah ini ada sebanyak 34 kali perkataan Allah disebut. Ayat yang pertama ada 3 kali sebutan Allah. Ayat terakhir 22 ada sebanyak 4 kali sebutan Allah. Nak menyatakan bahawa anda bukalah Quran yang seperti ini, yang ada color, sebab kita sengaja buat bahawa ada Allah Ta'ala, Allah sahaja ditanda merah. Anda buka dengan mata yang tidak payah memilih dan sebagainya, tidak akan wujud satu halaman pun yang tidak ada merah dalamnya. Yang merah itu adalah nama Allah, nama Allah, sampai akhirnya ribu-ribu kali. Dan menjadi satu daripada amalan hidup Islam ini. Allah itu berada bersama dengan kita pada bila-bila masa, dan kita sebut Allah sentiasa. Nak makan bismillah, nak berjalan bismillah, nak tidur bismillah. Sampai orang lahir ke dunia pun kita sambut dengan azan nama Allah. Orang nak mati pun kita mengajar la ilaha illallah. Itulah yang menjadi amalan-amalan kita selama ini. Dan inilah yang menjadi kebanggaan kita. Iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak berpisah. Kalau inilah yang telah berlaku selama ini. Islam memulakan agamanya. Seorang yang nak meluk agama Islam, dia tidak sah Islamnya, melainkan kena sebut syahadah.
Dalam syahadah itu diterang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi, saya mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini amalan kita, ini pegangan kita, dan ini kebanggaan kita. Dia tanda aras, benchmark, kriteria yang paling utama dalam Islam. Allah ini bukan Allah yang dipahami sebagai Allah yang ada anak, Allah yang ada sekutu, tapi Allah yang kita fahami ini tertera kriterianya, sifat asasinya dalam satu surah, nama dia Suratul Ikhlas, surah yang nombor 112, surah yang kita baca selalu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai umat Islam kepada siapa sahaja, huwallah, dia Allah yang ahad, yang esa. Allah Islam kriterianya, benchmarknya, Allah yang maha esa, Allah yang tunggal. Diperjelaskan, Allahus samad, Allah ini Allah yang kesemua makhluk beriman dan meminta tolong daripadanya. Tidak boleh minta tolong selain daripada Allah Ta'ala. Lam yalid, Allah tidak ada anak. Allah dalam Islam, Allah yang tidak ada anak. Walam yulad, Allah tidak ada bapa, tak diperanakkan. Ditutupkan dengan satu ayat yang cukup jelas, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak ada sebarang bandingan dengannya, sebarang sekutu baginya. Dan diperjelaskan dengan satu ayat, laisa kamislihi syai', tidak ada satu pun yang boleh dibandingkan, disamakan, dianalogikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamislihi syai', tidak ada satu bandingan pun. Allah Ta'ala ini yang kita sembah. Kalau ini Allah, tiba-tiba nak dibenarkan kepada orang bukan Islam, khasnya orang Kristian, menggunakan Allah ini dalam, pada mulanya dalam penerbitan mereka. Bila ini berlulus, maka mungkin Allah Ta'ala ini memang tidak jauh pada saya, akan diletakkan dalam gereja-gereja Kristian. Yang kedua, mungkin atasnya Allah, bawahnya tergantung gambar Isa yang disalib, atau di atas badan Isa sendiri sebagai anak Tuhan, the sons of God, atau diletakkan di atas kayu salib itu Allah, atau Allah dalam salib digantungkan pada Allah. Pada waktu ini amat tercemar nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala sebut dalam Islam secara jelas, yang dikatakan mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dhum ala ba'. Subhanallahi amma yasifun. Allah tidak mengambil mana-mana makhluk sebagai anak dia. Allah menafikan dia ada anak, dia tidak mengambilkan sebagai anak. Allah menafikan wa ma kana ma'ahu min ilah, tidak ada sebarang Tuhan bersama Allah. Kalau ada Tuhan bersama Allah, Allah dua atau tiga, izan la dhahaba kullu ilah bima khalaq, tiap-tiap satu Tuhan ini akan melakukan apa yang dia nak. Pasti dia akan la'ala ba'duhum, dia akan cuba mengatasi lagi satu. So Allah lawan Allah, Tuhan lawan Tuhan. La'ala ba'duhum, mereka akan cuba meninggikan satu sama lain, tunjuk kehebatan masing-masing.
Kalau itu berlaku nanti, apa jadi alam ini?